Ini kita masuk bab politik ya. Dengar kabarnya ada berlaku pergolakan dalam PAS. Jadi menurut pada Saudara Hamdan Taha, dia kata dia percaya jika ada pun PAS bukanlah parti yang bersifat begitu. Dia bukan macam parti-parti yang lain. Boleh diturunkan dia punya presiden begitu saja. Dan bukan satu perkara mudah untuk menjatuhkan mana-mana presiden parti politik negara kita ini. Ya, sebenarnya UMNO juga ada gerakan untuk mencari jalan agar presiden mereka, Datuk Seri Zahid Hamidi, ditarik turun dari jawatan presiden. Gerakan itu sebenarnya sedang rancak dibincangkan. Tapi perlu diingat, bukanlah sesuatu yang mudah. Kerana ketua-ketua bahagian sekarang kebanyakannya bersama presiden. Walaupun nampak dalam Majlis Kerja Tinggi, presiden taklah begitu kuat. Tapi perlembagaan parti selalunya digubal supaya presiden itu kuat dan susah. Kerana ia didukung oleh ahli peringkat akar umbi. Jadi begitu juga sekarang ini, kita melihat bahawa Parti Pribumi Bersatu dia menzahirkan kekecewaan yang begitu ketara mereka. Kerana mereka berharap agar UMNO kekal menyokong Perikatan Nasional. Jadi harapan untuk UMNO kekal dalam Perikatan Nasional menjelang PRU 15 nanti. Jadi saya melihat kalau inilah keadaannya, kerana kabarnya Majlis Kerja Tinggi telah kekal dengan ketetapan menarik sokongan apabila sampai musim pilihan raya nanti. Dalam keadaan begitu, saya berkeyakinan sebab itu sekarang ni wujud gerakan untuk menjatuhkan Presiden UMNO. Kerana selagi Presiden UMNO itu dipegang oleh Datuk Seri Zahid Hamidi, usaha mereka untuk menarik UMNO bersama dengan PPBM itu tidak akan berjaya. Sebab mereka mempunyai calon-calon yang ditaja supaya dapat menjatuhkan Presiden UMNO. Saya kena lihat ya, waktu UMNO kehilangan kuasa, bukan kalah. Sebab selepas pilihan raya yang ke-14, parti-parti politik yang bertanding, UMNO adalah parti yang mendapat kursi paling banyak. UMNO Barisan Nasional memperoleh 79 kursi. Parti-parti lain tak banyak mana. Parti PPBM dapat 13. Parti Keadilan 51. Parti DAP 42. Parti PAS 18. Parti Amanah 11. Begitulah seterusnya. Jadi UMNO masih lagi kukuh waktu itu. Tetapi apabila saja UMNO kehilangan kuasa, apabila Datuk Seri Najib Tun Razak mengambil keputusan kebertanggungjawapan beliau maupun beliau berundur diri sebagai presiden, maka jawatan itu dipangku oleh Datuk Seri Zahid Hamidi. Waktu itu musim pemilihan. Bila ada pemilihan, tak ramai pun yang nak sangat jawatan presiden ni. Yang bertanding hanya 3 orang. Dan ketiga-tiga yang bertanding, Datuk Seri Zahid, Yang Muhammad Malik Teguh Razali, Yang Muhammad Khairi Jamaluddin. Saat hari ini, ketiga-tiga mereka tak ada bising pun. Teguh Razali yang menjadi pengurusi Majlis Penasihat UMNO, tak ada pula bercakap, tak ada pula mengatakan mengumpul orang, mengeluarkan dana, menaja itu ini. Tidak berlaku. Khairi Jamaluddin dia senyap je lah dengan dia punya mestinya. Tapi orang lain yang sudah mula berangan-angan untuk memimpin UMNO. Kenapa begitu? Kenapa perkara ini berlaku? Kerana waktu UMNO kehilangan kuasa, ramai di kalangan mereka melompat. Mereka hilang keyakinan. Waktu itulah Datuk Seri Zahid membina kekuatan UMNO ini bersama dengan ahli-ahli akar umbi. Setelah mereka melihat akar umbi tidak lari daripada perjuangan, terus kekal dalam UMNO, baru mereka sedari. Tambah-tambah lagi apabila adanya pilihan raya kecil. Di 7 pilihan raya kecil, semua yang UMNO taja menang. Barulah mereka mula terhege-hege. Saudara Imran Khan, kuli otak itu, yes, saya bersetuju. Sebab itu, 2 malam, 3 malam lepas, saya marah apabila orang mengaitkan Yang Muhammad Malik Teguh Razali kononnya nak bawa masuk Dr. Mahathir. Saya tak betul tu. Beliau satu demokrat. Seorang yang mengamalkan demokrasi secara tuntas. Sebab itu, beliau berkali-kali mengatakan, kalau saya dengar daripada NR Channel TV semalam, timbalan ketua bahagiannya menyatakan, timbalan ketua bahagian Negara Musang, dia kata Yang Muhammad Malik Teguh Razali mempertahankan institusi presiden. Dan begitu juga berkali-kali beliau mengatakan dalam mesyuarat Majlis Tinggi UMNO pun, apabila beliau dipanggil
ataupun dijemput oleh Yang Berhormat Datuk Zahid hadir dalam mesyuarat Majlis Tinggi, beliau menekankan, dia kata jangan usik kursi presiden. Kerana apabila kita cuba mengganggu gugat kursi presiden, maka parti kita akan lemah. Ali dah buat keputusan, saya bertanding presiden, saya kalah, kita kena menerima kekalahan. Kerana dalam prinsip demokrasi, yang kalah mengakui yang menang. Dan yang menang tidak menzalimi yang kalah. Sebab itu, beliau dilantik sebagai pengurusi Jemaah Penasihat UMNO. Wabi Khairi Jamaluddin dilantik oleh Datuk Seri Zahid, tapi beliau tak terima sebagai Ketua Penerangan UMNO. Ini keadaannya. Jadi dalam keadaan begitu, sekarang ini tiba-tiba sudah mula ada ugut-mengugut. Kenapa? Tidak lain dan tidak bukan kerana ketegasan pimpinan Majlis Tinggi UMNO yang diterajui oleh Datuk Seri Hamidi dan pimpinan ahli-ahli UMNO peringkat akar umbi tidak mahu bekerjasama dengan PPBM. Itulah sekarang ini mereka cuma menaja Trojan Horse ataupun kuda kayu supaya pastikan Zahid Hamidi tidak memegang jawatan sebagai presiden. Selagi beliau jadi presiden, maka UMNO tidak boleh dibawa bersama dengan PPBM. Bagi sebab mereka mahu supaya UMNO ini melutut, mengemis dengan PPBM yang pada jangkaan mereka sekarang ini sebab mereka berkuasa. Sebab Presiden PBM walaupun kerusi parlimen mereka sedikit berbeza dengan UMNO, tetapi mereka menjadi Perdana Menteri. Dan mereka sudah melihat bahawa jawatan Presiden UMNO ini adalah satu jawatan yang menjanjikan segunung intan. Ini keadaannya. Saya jangan lupa, sebab itu bila saya memberi pencerahan, saya kena dengar baik-baik. Sebab itu, antara sebab Datuk Seri Zahid Hamidi dibawa ke muka pengadilan dengan 87 tuduhan, jangan lupa Tun Dr. Mahathir sendiri dah bercakap. Dia kata dia minta Zahid bawa ahli UMNO menyertai PBM. Sebab dia mahu agar UMNO ini dihapuskan. Jadi Datuk Zahid Hamidi memilih untuk tidak bersama dengan PBM waktu itu. Kerana saya ke mahkamah dan beliau kata, okay, you take me to the court, okay, I face it. Biarlah mahkamah menentukan. Jadi kita sebagai warga UMNO kena berlapang dada menerima seorang pemimpin yang tegas untuk mempertahankan partinya. Dengan penuh kelukaan UMNO ini. Kita dikhianati. Ada kalangan ahli-ahli parlimen kita yang kita dukung mereka berjaya menjadi ahli-ahli parlimen. Akhirnya mereka mengkhianati kita. Sebab mereka melompat. Dan hari ini mereka sudah melihat jawatan dalam UMNO ini. Dan mereka sudah tahu bahawa mereka mahu make a comeback dalam UMNO. Jadi Syah Kazali itulah kesilapan saya. Memang saya tahu itulah kesilapan beliau kena mendukung PBM untuk menjadi Perdana Menteri. Itu betul. Saya tak nafikan. Saya pun berkali-kali jumpa dengan beliau. Saya cakap, Tuan Sri, this is your mistake. Have to pay for the price. Dia kata, okey lah. Dia kata, what to do. Dia kata, tapi bagaimanapun, beliau berkeyakinan ahli-ahli UMNO tidak akan mengizinkan pimpinan yang akan datang yang boleh dijadikan Trojan Horse. Sebab memang berlaku sekarang ni. Sebab itu berkali-kali saya katakan, adanya 1-2 orang pemimpin yang menaja di peringkat bahagian. Dia punya wang. Jadi akhirnya politik UMNO ni tak sunyi daripada politik wang. Ada ketua bahagian yang dibayar bulan-bulan. Ada yang bayar RM10,000. Ada yang bayar RM5,000. Dan macam-macam lah. Kononnya ada 30 ketua bahagian, 30 ketua wanita, 30 ketua puteri, 30 ketua pemuda. So kalau ada lebih kurang 120, kalau satu orang RM10,000, ada 1.2 million, ada 120,000 sebulan. Kalau sebulan 1.2 juta, 2 setahun lebih kurang dalam 12 juta. Di 3 tahun, jeda waktu pemilihan, katalah habis 40 juta. Apakah nilai jawatan Presiden UMNO boleh dibeli dengan nilai 30-40 juta? Dan selepas itu jadi Presiden, bawa parti UMNO ini untuk melutut, mengemis dengan parti lain. This is the problem. Dan saya perlu membuka keadaan ini supaya kita fikir. Jadi bagi ahli-ahli perangkat akar umbi, saya nak nasihatkan. Kalau musim pemilihan, mereka datang nak beli kita, duit tu ambil. Undi jangan bagi. Sebab kita perlu mengajar orang macam ni. Kalau ada yang wolot ni, nakkan undilah saya apa semua. Okey, berunding dekat belakang-belakang kedai kopi. Berunding dalam bilik air. Bagi envelope, ambil.
Rezeki jangan ditolak, bala jangan ditempur. Tetapi undi no way. UMNO tidak boleh digadai. Parti UMNO ini bukanlah rumah pelacuran. Bukan rumah sundai untuk mereka melacurkan perjuangan UMNO ini demi untuk kepentingan peribadi mereka. This is what I'm trying to tell you. Sebab saya melihat sekarang kita ni pada 11 Mei, kita akan menyambut ulang tahun UMNO yang ke-75 tahun. Jubli Intan. Malangnya untuk kali ini, kita menyambut sebagai parti, kita tak parti tempelan. Walaupun kita berada dalam kerajaan, sebagai ahli parlimen, kita berada dalam kerajaan. Kita bukan kerajaan sebenarnya. Hanya sekadar menyokong kerajaan yang ada. Jadi sambutannya itu kuranglah. Kena pula dengan pandemik dan sebagainya. Bagaimanapun pun, pimpinan Majlis Tinggi telah mengatakan, okeylah kita buatlah. Kita mencipta logo, kita adakan pertandingan, video pendek, ada pertandingan penulisan puisi dan sebagainya. Hanya untuk memastikan akar umbi merasai. Jadi dalam keadaan sekarang ni, saya mengharapkan sempena kita menghadapi sambutan UMNO yang ke-75 tahun, sambutan Jubli Intan ini, jangan ada ahli UMNO yang merelakan parti UMNO ini untuk dijual. Jangan izinkan mereka untuk melelong UMNO kepada parti-parti lain. Don't ever do that. Don't ever associate yourself. Jangan kita bersekongkol dengan mereka. Ini saya nyatakan. Sebab Majlis Kerja Tinggi telah memutuskan Perhimpunan Agung UMNO dalam keadaan macam mana pun akan diadakan. Yang tertangguh PAU-nya akan dibuat pada 27 dan 28 Mac bulan ini, iaitu Sabtu dan Ahad, yang akan diadakan secara bersemuka dan secara maya. Jadi dalam sempena kita menyambut sambutan Jubli Intan UMNO ini, jangan izinkan UMNO ini dilacurkan oleh mereka. Maaf cakap, saya agak bahasa saya ini kesat sikit. Sebab saya akan mengulas sikit perkara lagi. Kerana saya marah. Saya marah kerana ada sekarang ni Ketua Armada Ahmad Jagon. Bila dah dapat tahu keputusan Majlis Tinggi menolak bekerjasama dengan PBM, tone down. Dia kata sekarang ni, dia kata kalau tak ada kerjasama, maka tidak berlakulah penyatuan bangsa. Demi ini, maka berlakulah ini apa yang kita harapkan untuk kita bersatu padu. Kau bersatu padu apa benda? Selama hari ni kamu kata UMNO ni, jangan sombonglah, UMNO jangan bongkar, UMNO ni silakan bertanding PRU 15. Parti UMNO akan jadi arang. Sewaktu kamu kuasa sekarang ni, kamu sedang melihat bayang-bayang kehancuran kuasa yang ada di tangan kamu. Mula cool down. Termasuklah yang mengkhianati kita. Ya Umat Rasul daripada Hulu Terengganu. Dia kata kalau gini, dia kata kenapa perlu dikhianati untuk kita penyatuan bangsa. Saya kata siapa yang khianat? Ahli UMNO Akar Umbi tak khianat. 23,000 cawangan. Tak ada seorang pun membubarkan cawangannya. Tak ada satu cawangan pun kita bubar. Semua terus kekal. Setia bersama dengan UMNO. Kita tak ada khianat. Mereka yang melompat. Siapa sebenarnya yang khianat? Jadi kalau Wabi Rosul kata ini mengkhianati aspirasi untuk penyatuan bangsa, saya nak tanya juga, penyatuan bangsa datang dari mana? Kenapa ini dogma ini, retorika ini dijual demi penyatuan Melayu? Yang kamu undang gerakan masuk dalam PN apa hal? Perkataan parti gerakan itu parti Melayu. Saya kata tolonglah jangan dikelabukan pemikiran rakyat. Jangan dikelabukan pemikiran rakyat yang akan melihat UMNO ini dengan kehodok. Tak baik. Tangan yang mencincang, bahu yang memikul. Let's face it. Sebab itu saya melihat dalam keadaan begini, menjelang pilihan raya mendatang, kalau ada pilihan raya, saya rasa selagi Zahid Hamidi jadi Presiden UMNO, maka pilihan raya mungkin ditangguhkan. Kerana mereka macam mana pun, PBM, Presidennya, menteri-menteri dalam kabinetnya merasakan selagi Zahid Hamidi jadi Presiden UMNO, UMNO tidak akan bekerjasama dengan PBM. Dengan keadaan begini, untuk kita menang, tidak ada. Jadi tangguh lagi. Ini keadaan yang saya nampak.